Ada tu. Start dah. Share. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah rahimahullahu taala. Katanya mana itu? Dan adalah mendapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya. Sambung kitab kita Pedoman Sembahyang Berjemaah muka surat 4 baris yang ke-8 daripada bawah. Kata dia, dan adalah mendapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya. Kelebihan mendapat takbiratul ihram mengiringi imam. Besar banyaklah. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita sebut dulu dah dalam kertas tu. Kita nak sebutlah balik. Dan luput itu yakni dan bermula luput itu luput mendapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam. Dan luput yakni bermula luput itu luput mendapati takbiratul ihram mengiringi takbir imam itu amat rugi khabar. Sangat-sangat rugi. Titik. Tersebut di dalam Al-Jauharil Mauhubi. Kitab Jauharil Mauhub, kitab Jawi. Dan riwayat daripada Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya lah, bahwasanya datang baginya bagi Abdurrahman ibn Auf, bahwasanya dhamirul hali wasyan, datang baginya Abdurrahman ibn Auf, datang oleh perniagaan, fa'il datang,
perniagaan di Mesir. Datang perniagaan daripada Mesir 400 unta. Tu. Okey. Perniagaan di Mesir 400 unta. Perniagaan tu apa dia? 400 unta tu. Dia dengan muatannya, muatan unta itu. Muatan sekali, bukan unta saja, dengan muatan-muatan yang ada di atas unta tu. Barang-barang lah kot. Maka keluar ia Abdul Rahman ibn Auf mendapat akan 400 unta dengan muatannya itu. Dia pun dapat kalau dah daripada Mesir mari 400 unta serta muatan dia. Dia kan orang usahawan. Dia ambil lah barang. Orang dah push kat dia ambil lah. Bila dia ambil maka lambat berpaling Abdul Rahman ibn Auf, yakni berpaling daripada mendapat akan dia tu. Maka lambat berpaling Abdul Rahman ibn Auf, yakni daripada mendapat akan 400 unta tadi. Dia lambat. Maknanya urusan dia banyak lah. Nak kena ambil, nak kena sign dan seumpamanya, contohlah. Jadi dia payah nak selesai dengan cepat. Lambat lah. Lambat berpaling tu hingga luput. Ta'aluk lambat pada hingga. Macam kita Arab pula. Lambat tu hingga luput akan dia, yakni luput oleh Abdul Rahman ibn Auf akan dia. Silap. Luput akan dia, akan Abdul Rahman ibn Auf oleh takbiratul ihram. Tu fa'il dia. Dia terluput takbiratul ihram, bukan luput sebenarnya jemaah. Luput takbiratul ihram bila dia bersibuk dengan unta yang 400 serta muatan yang dia ambil tu. Luput takbiratul ihram tu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, Abdul Rahman ibn Auf sebagai makmum, jadi dia tak dapat takbiratul ihram bersama tu imam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sembahyang fajar, sembahyang subuh. Maknanya pagi-pagi buta lah muatan tu mari. Muatan tu mari daripada Mesir tu, waktu dekat-dekat fajar. Jadi waktu bila dekat-dekat fajar tu urusan dia lambat selesai sehingga terluput takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh. Sembahyang fajar ni boleh taklik lah sikit nanti. Sembahyang fajar ni ada 10 nama. Boleh 10 niat lah Syekh Bajuri ada. Cuma kita tak ingat lah satu-satu. Sembahyang fajar, sembahyang subuh, macam-macam lagi lah. Dia ada 10. Dan mendapat ia Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, mendapat dengan makna masuk sembahyang. Mendapat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk. Mendapat, yang ni masuk sembahyang, sehinggalah Rasulullah waktu dia masuk tu dalam keadaan rukuk. Rukuk dah. Rokok tu pada rakaat pertama, yakni hal keadaan rokok itu pada rakaat yang pertama. Tu. Jadi atas pandangan Imam Rafi'i yang keempat, hak dulu kita bahas dalam Asy-Syarhul Kabir, kalau dia sempat takbir serta rokok, dapatlah takbiratul ihram bersama tu imam atas pandangan dhaif lah. Makna di sini Sayyiduna Abdul Rahman ibn Auf merasakan kerugian tidak mendapatkan fadilat takbiratul ihram bersama imam. Dan ini juga boleh buat cerita sebagai dalil kata pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i yang kata takbiratul ihram bersama imam itu ialah selepas imam takbir dan dia terus takbir. Bukannya waktu rukuk. Kalau waktu rukuk, Sayyidina Abdullah bin Auf tak rasa rugilah. Sebab kira dapatlah fadilat takbiratul ihram bersama imam. Tu pandangan yang keempat dalam Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Titik. Maka tatkala selesai ia Abdul Rahman ibn Auf selesai ta'aluk daripada sembahyang daripada sembahyang, maka tatkala selesai ia Abdul Rahman daripada sembahyang, bersedekah ia Abdul Rahman ibn Auf akan 400 unta. Dia sedekah habislah. Unta tadi sifat yang datang di Mesir, yakni datang dari Mesir. Datang di Mesir ni, datang daripada Mesir itu, taukid sekalian 400 unta itu. Sedekah di dalam sabilillah, yakni fi sabilillah lah.
iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu hebat sahabat. Kita tak boleh lah gini. Dengar sajalah jadi bodoh dah. Macam ahli sufi lah kalau sembahyang. Terlalu sibuk sehingga tak ingat apa kat dalam sembahyang. Ingat Allah Taala. Payahlah tu. Ni makom-makom lain ni. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Rasa rugi sedekah semua. Macam hari tu dulu cerita bab kebun. Lepas tu hari tu cerita bab jiran dia terlambat. Lepas tu sehingga kan dia qada 27 kali. Lepas tu dia mimpi dan sebagainya. Macam-macam cerita ni, masih lagi dalam cerita terakhir ni. Ini tak sakit kepala ni, senang ya. Kemudian maka sembah dengan makna tanya ia Abdul Rahman ibn Auf, bukan duk sembah Nabi ni. Ini perkataan yang molek untuk nisbah tanya kepada orang yang maqam lebih tinggi. Maqam lebih tinggi, masya-Allah. Masih banyak. Apa nama tu? Sembah ni bahasa Melayu maksud pertanyaan kepada orang yang lebih tinggi pangkat dia. Ni Rasulullah lah, tinggilah pangkat dia tu. Pangkat Nabi. Maka sembah ia Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Maqul qaul, titik tindih sikitlah, buat sikit. Ya Rasulullah, munada. Allahi mudhaf ilaih. Aku perbuat bagian-bagian. Aku buat sekian-sekian. Sekian-sekian tu dia akan tafsir. Apa dia sekian-sekian tu? Maka adakah tercapai aku, yakni tercapai oleh aku akan pahala takbiratul ihram, yakni takbiratul ihram bersama tu imam. Pahala takbiratul ihram, yakni takbiratul ihram bersama tu imam. Kalau aku buat bagian-bagian, dapat dah capai sampai sama fadilat dia macam aku luput takbiratul ihram bersama engkau, iaitu sama imam lah. Maka dia kata mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul, titik tindih, tiada, yakni tiada sama, tiada tercapai. Tiada, yakni tiada tercapai oleh engkau akan pahala takbiratul ihram. Tu takdir dia. Tiada, yakni tiada tercapai oleh engkau akan pahala takbiratul ihram. Tak sama, tak akan capai. Buatlah bagian-bagian macam mana sekalipun, tak boleh sama dengan luput takbiratul ihram bersama tu imam. Maka dia kata lagi, maka sembah dengan makna tanya ia Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Titik tindih, maqul qaul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau tak boleh gitu, aku jadikan barang yang di atasnya barang. Mana barang? Bayan. Daripada segala mata benda, sekalian mata benda tu di dalam sabilillah. Aku nak sedekah semua segala mata benda yang aku ada fi sabilillah. Adakah tercapai aku, yakni tercapai oleh aku akan pahalanya, pahala takbiratul ihram bersama tu imam? Akan pahalanya, pahala takbiratul ihram bersama tu imam. Sampai juga ke? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada, yakni tiada tercapai oleh engkau akan pahala takbiratul ihram. Tiada, yakni tiada tercapai oleh engkau akan pahala takbiratul ihram. Tak capai juga. Sedekah mata benda hartalah. Semua fisabilillah tak dapat. Maka sembah tanya ia Abdullah ibn Auf radhiyallahu taala anhu, adalah di atas tiap-tiap jamal, yakni unta. Jamal tu unta lah. Di atas tiap-tiap jamal itu, yakni tiap-tiap unta itu seorang sahaya. Tiap-tiap atas unta 400 tadi yang aku dapat tu ada sahaya, ada hamba. Bagiku, aku merdekakan akan hamba sahaya bagiku tu, bagi wajah Allah Ta'ala, yakni bagi wajah Allah Ta'ala, wajah dengan makna zat, bagi wajah yakni kerana zat Allah Ta'ala. Yakni fisabilillah kerana Allah Ta'ala lah. Aku merdekakan lillahi ta'ala setiap hamba sahaya yang ada di atas tiap-tiap unta yang 400 tu. Adakah mencapai aku, yakni oleh aku akan pahalanya, pahala takbiratul ihram bersama tu imam tu? Titik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
titik tindih maqulul qaul. Tiada, yakni tiada mencapai oleh engkau akan pahala takbiratil ihram itu. Tiada, yakni tiada tercapai oleh engkau akan pahala takbiratil ihram itu. Tak apa kok. Titik. Kemudian sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, titik tindih maqulul qaul. Bukan hiya. Hei Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, jikalau ada dunia ataf dan barang yang di dalamnya di dalam dunia, mana barang tu? Bayan, daripada harta kamu, dan engkau jadikan dia kan barang yang di dalamnya di dalam dunia tadi daripada harta kamu tu di dalam, yakni pada jalan sabilillahi. Tiada tercapai kamu akan kelebihannya. Tiada tercapai, jawab bagi jikalau. Tiada, jikalau kamu buat gitu tu, bagi semua sekali benda dalam dunia ni, infak fi sabilillah, tiada tercapai kamu, yakni tiada tercapai oleh kamu akan kelebihannya, kelebihan takbiratil ihram. Habis. Wallahu a'lam. Cerita ni kita dia dah tulis dah Al-Jawharul Mauhub, kita duk cari juga kitab Arabnya apa nama tu, cerita dia tu tak berapa nak jumpa lagi. Jadi siapa kalau jumpa yang kitab Arab cerita ni, tolong bagi tahu lah, kita nak tahu. Kita nak apa? Kita nak tahu. Tak tercari dan tak jumpa, sehari lebih cari tak jumpa. Tekan macam-macam lah, cari macam-macam lah, tak jumpa apa nama cerita ni. Tapi adalah, pernah dengar lah, tapi daripada kitab Arab tu kat mana. Kalau tahu, bagi tahulah. Ni cerita senang ni, cerita berkenaan dengan fadilat takbiratul ihram. Dulu cerita pasal fadilat sembahyang berjemaah. Habislah masalah. Ini untuk targhibun, untuk menggalakkan kita sembahyang berjemaah satu, dan untuk menggalakkan supaya mendapat takbiratul takbiratul ihram bersama tu imam satu. Masuk kita fasal yang kedua. Jadi fasal yang pertama sudah habis pada menyatakan hukum sembahyang jemaah dan kelebihannya. Tu pun dah habis dah. Masuk fasal yang kedua, mana pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Dia buat kurungan mengikut imam. Qudwah maksudnya mengikut imam lah. Tu pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah mengikut imam. Jadi saya bagi dah tadi gambaran tu, ada orang buat 12 bulatan tu. Macam macam ni. Tak tahu nampak tu. Ni. Yang 12 tu. Jadi pergi tengok sendirilah tu. Jadi dalam kitab ni memang sebut 12 pun. Ni salah satu ni, setiap satu ni sehari bahas. Setiap satu syarat sehari semajlis kita bahas. Tu pun tak gila-gila lagi. Kalau kita baca kitab seminggu ni, memang kalau satu syarat tu sebulan lah. Macam-macam masalah. Jadi syarat-syarat bagi sah qudwah iaitu mengikut imam. Titik. Maka adalah syarat-syarat mengikut imam itu tu 12. Khabar 12. Ada 12 syarat-syarat mengikut imam, mengikut kitab ni. Dan kitab ini dia template dia Hasyiah I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Aini. Template dia maksudnya sama jalan cerita dia. Dia ikut situ, dia tak ikut minhaj. Minhaj dia utamakan ni, dia syarat pertamanya niat mengikut imam. Kalau dalam minhaj pasal apa tak ingat. Dia bukan mengikut imam ni, dia cerita pasal lain. Ni dalam I'anatul Talibin dia cerita niat mengikut imam dulu. Jadi ada 12 syarat kesemuanya yang akan bahas satu-satu secara detail. Nampak detail dah tapi tak detail lagi. Dalam kertas yang kita buat ni detail. Titik. Pertamanya, yakni pertamanya mana? Nya daripada 12. Pertama daripada 12 niat mengikut imam. Niat mengikut imam. Tengok nombor 1 kertas muka surat 5.
Muka surat 5 nombor 1. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, niat mengikut imam. Niat mengikut imam. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain, Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala. Kitab tu sekarang ada tabak baru, Darut Tahqiq, tapi tak keluar lagi. Tapi akan ada lah. Dan disebut juga dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib Syarah Matan Abi Syuja'. Dan disebut juga dalam An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj, An-Najmul Wahhash ila Syarhil Minhaj oleh Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, disebut niat mengikut imam, yakni makmum berniat mengikut imam. Niat mengikut imam di sini dengan makna makmum berniat mengikut imam. Hanya sahaja, typo situ, ejaan tak betul. Hanya sahaja disyaratkan berniat kerana untuk mengesahkan ikutan makmum terhadap imam. Tu. Dia niat sebab apa? Sebab untuk sahkan ikutan makmum terhadap imam. Kerana sembahyang berjemaah, ni elak tak elak ni. Kerana sembahyang berjemaah itu satu amalan, maka hendaklah dia bezakannya dengan niat. Jadi kena niatlah sembahyang jemaah, kena niat. Sebab apa? Sebab dia satu amalan. Bila satu amalan yang berunsurkan ibadat, maka kena ada niat untuk membezakan antara adat dan ibadat. Habis, tu yang pertama. Dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib Syarah Matan Abi Syuja' sebut juga, jikalau dia tidak niat berjemaah, niscaya jadilah sembahyang tadi sebagai munfarid, sembahyang seorang-seorang. Kalau dia tak niat jemaah, Allah, dia duduk belakang tu imam tapi tak niat berjemaah. Jadi sembahyang dia dikira macam mana? Sembahyang sebagai seorang munfarid, sebagai seorang sembahyang seorang diri. Jadi tak ada lah, dia tak ada jemaah. Jadi bila dia sembahyang seorang diri, dia tak boleh dia tak boleh tunggu dengan masa yang lama, duduk dia masa yang lama. Sekali dia ada bahas, kalau tunggu masa yang lama dengan niat untuk kita ikut dia, tapi kita tak niat ikut imam, kita nak ikut dia, kita tak niat ikut imam, kita tak ada niat makmum, tapi nak ikut perbuatan imam, maka kalau lama masanya kita diam, boleh membatalkan sembahyang kita. Jadi tu bahaya tak ada niat tu. Beza antara munfarid dan jemaah. Lagi dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din, Syekh Zainuddin Al-Maribari radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata terdapat 5 cara niat berjemaah. Terdapat 5 cara niat berjemaah. Yang pertama, niat mengikut imam. Dia panggil, kena tulis itu, niat mengikut imam dalam bahasa Arab iqtidaan. Jadi kalau niat usalli fardal isya'i 4 raka'atin iqtidaan lillahi ta'ala. Jadi gitu pertama. Dah ada imam tu, tak sebut iqtida al-imam ke? Sekali. Tulis dulu. Yang B dia kata niat berjemaah bersama imam. Tulis bahasa Arab dia jama'atan. Niat berjemaah bersama imam, yakni jama'atan. Jadi usalli fardal isya'i 4 raka'atin jama'atan lillahi ta'ala. C, niat berimamkan imam yang hadir. Tulis bahasa Arab dia i'timaman bil imamil hadiri. I'timaman. I'timaman bil imamil hadiri, berimamkan imam yang hadir. Salli fardal isya'i 4 raka'atin i'timaman bil imamil hadiri. Aku berimamkan dengan imam yang hadir, yang ni yang ada depan aku ni. Tu si. D, niat sembahyang bersama imam. Tulis bahasa Arab dia salatan ma'ahu. Salatan ma'ahu. Jadi usalli fardul isya'i 4 raka'atin salatan ma'ahu ay ma'al imam lah. Ma'ahu ay ma'al imam lillahi ta'ala. I, niat dirinya menjadi makmum. Ni bahasa Arab dia makmuman. Bahasa Arab dia makmuman. Ni usalli fardul isya'i 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Ni selalu buat. Tu habis. Kemudian Hasyiah I'anatul Talibin, kita tulis itu. Cuma kena tulis sikit, yakni niat berjemaah. Yakni niat berjemaah ni dia komentar kepada B, iaitu niat berjemaah bersama imam tu, jama'atan tu. Apa jama'atan? Yakni niat berjemaah.
Titik. Niat berjemaah lah. Jama'atan dia komentar bagi B, iaitu jama'atan, niat jama'atan tu. Sah juga imam berniat sebagai berjemaah. Ni dia komentar pada jama'atan tu. Jadi itu untuk makmum. Dah imam boleh tak niat jama'atan. Usalli fardul isya'i arba'a raka'atin jama'atan lillahi ta'ala. Sedangkan dia jadi imam. Yang Anatul Talibin sebut sah juga imam berniat sebagai berjemaah, yakni jama'atan tu lah. Apabila imam berniat begitu, yakni berniat berjemaah tu, maka makna berjemaah imam pada haknya itu berbeza dengan makna berjemaah pada hak makmum. Makmum pun boleh niat jama'atan, imam pun boleh niat jama'atan. Dah beza dia sama. Beza dia boleh beza tak? Boleh beza. Bezanya itu hak makmum ni hak imam. Jamaah hak makmum lain, jemaah hak imam lain. Kemudian, tidak memberi mudarat pada pengesahan niat, pada kesahihan niat dan sembahyang apabila diitlakkan niat berjemaah tersebut. Tidak memberi mudarat, yakni tidak memberi mudarat pada sahnya sembahyang. Yakni sahlah sembahyang tu. Apabila diitlakkan niat berjemaah, yakni semata-mata kata jama'atan tersebut, kerana niat secara mutlak tersebut menempati tempat yang layak baginya. Hal ini kerana qarinah ahwal, yakni keadaan itu mengkhususkan niatnya. Jadi kalau tu imam niat jama'atan mutlak tu, tak ada jama'atan sebagai imam ke jama'atan sebagai makmum, tak sebut itu. Sekadar kata jama'atan mutlaqan. Dah lagu mana? Masing-masing mengikuti qarinah dia. Qarinah dia makmum duduk belakang imam, dia sebagai makmum, jamaah sebagai makmum. Tu imam di niat jama'atan, qarinah dia sebagai imam. Qarinah ahwal dia, keadaan dia sebagai imam, maka dapat jamaah sebagai imam. Jadi sah, tak ada masalah. Walaupun tidak qaidkan dia jamaah sebagai imam ataupun jamaah sebagai makmum, kerana ada qarinatul ahwa, ada qarinah dah menunjukkan dia tu imam, dia ni makmum. Dan dua-duanya hak berbeza, jemaah imam dengan jemaah makmum. Habis. Lepas tu dalam kitab Al-I'ab, dan dalam kitab Al-I'ab, dalam kitab Al-Mughni, yakni Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullah, dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ramli rahimahullah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan Syarah Al-Irsyad oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, titik tindih, dia kata, masalah, perlu berniat dengan disandarkan kepada imam kah? Apa perlu disandar ni? Dalam bahasa Arab, idhafah lah. Disandar macam mana? Contoh tadi, iqtidaan. Perlu tak sebut iqtida al-imami, jama'atal imami, solat mana lagi, makmuman lil imami, contohlah tu. Iqtidaan bil imam, iaitu aku ikut imam, jama'atan lil imam, jamaah bersama imam, ma'al imam contohnya. I'timaman i'timaman bil imam, tadi kita sebut i'timaman bil imamil hadiri. Jadi kalau kita sebut usalli fardul isya'i arba'a raka'atin, iqtidaan sahaja, sah ke tak? Ataupun kena sebut iqtida al imami, mengikut makmum, mengikut imam. Begitu juga jama'atan saja sah ke tidak? Ataupun jama'atan ma'al imam, baru sah ke? Begitu juga i'timaman saja sah ke tidak? Ataupun kena sebut i'timaman bil imamil hadiri, aku mengikut dengan imam yang ada sekarang ni. Kena gitu ke? Kena qaid dengan imam ke? Kena sandar dengan imam ke? Jawabnya khilaf ulama. Disebut Syekh Ibnu Hajar dalam Al-I'ab dan Syarah Al-Ubab, dan Syekh Khatib Syarbini sebut dalam Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj, dan Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala sebut disyaratkan sedemikian, yakni disyaratkan untuk disandarkan kepada imam. Jadi kena sebut iqtida al-imami, iqtidaan ma'al imam, contohlah jama'atan ma'al imam, i'timaman bil imamil hadiri, kena ada kait dengan imam. Tu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, B, Mu'tamad Ibnu Hajar dalam Syarah Al-Irsyad dan Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj dan Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Imam Ar-Ramli sebut tidak disyaratkan. Jadi boleh sebut, boleh niat iqtidaan tanpa sebut ada kait dengan imam, jama'atan tanpa dikaitkan dengan imam, dan i'timaman tanpa dikaitkan dengan imam. Jadi sah. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain sebut
imam yang hadir. Ni nak komentar kepada imam yang hadir, iaitu pada niat C tadi. Pada niat C yang kata niat berimamkan imam yang hadir. Okey, imam yang hadir di sini. Titik tindih. Sifatnya ini pada realiti bukannya perlu dilalukan ia dalam niat. Tak perlu lalu dalam niat. Aku nak ikut imam yang pendek ni. Tak perlu. Tak payah. Aku itu sifat dia lah pendek. Tu imam pendek. Aku nak ikut tu imam yang hitam legang ni. Tak boleh. Tak payah. Tu. Tak payah nak lalukan sifat dia dalam niat. Tak payah. Tidak diwajibkan untuk mentakyinkan imam dengan namanya. Tak wajib. Nama kawan imam kita ni Dola. Jadi aku mengikut Dola. Tak wajib. Tak wajib niat begitu. Dah kalau salah, sagi. Kalau kata aku mengikut imam Dola ni. Kalau betul tak apalah. Kalau salah siap. Sagi ada. Jadi wajib tak takyin nama imam? Tak payah. Atau sifatnya imam yang hadir itu, sifat tu imam tadi lah, tak payah. Aku ikut tu imam yang pakai serban 7 lapis ni. Tak payah. Cukup mengikut imam sudahlah. Habis. Dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib, syarah matan Abi Syuja', Imam Al-Baijuri rahimahullah sebut, dan juga disebut oleh Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin, syarah Minhajit Talibin, jikalau dia takyinkan juga. Kalau ditakyinkan juga, aku ikut imam yang bernama Paih. Imam yang bernama Paih. Dan nyata tersalah orang. Salah. Bukan Paih ni imam. Umpamanya dia niat untuk ikut imam bernama Zaid. Contohlah tu. Dia ingat aku niat ni ikut imam yang bernama Zaid. Dia takyinkan dalam niat dia. Tetapi hakikatnya Umar yang jadi imam. Maka batal sembahyangnya kerana dia telah menyambungkan ikatan makmum dengan imam yang bukan sepatutnya. Dia batal lah. Ingatkan Pak jadi imam, hitam legang. Rupanya orang lain. Orang lain yang hitam juga. Tu. Payah lagu tu. Terbatuk kawan tu. Ini berbeza jikalau dia menunjukkan isyarat kepada seseorang. Menunjukkan isyarat. Hadha. Bukan tunjuk gini. Tak. Dia guna kalimah hadha. Bukan tunjuk gitu. Menunjukkan isyarat ini hadha lah. Kepada seseorang. Ini. Hadha tu ini. Kalau dia menunjukkan isyarat pada seseorang. Umpamanya makmum berniat, aku mengikut Zaid ini. Hadha. Hadha Zaid. Aku mengikut Zaid ini. Zaid satu, ini satu. Tetapi hakikatnya imam tadi bukan Zaid. Maka sah sembahyangnya kerana dia telah mengikat dan menghubungkan sembahyangnya dengan seseorang yang hadir. Yang hadir tu dia kata ini yang depan aku ni walaupun bukan Zaid, padahal dia kata Zaid ini. Bila sebut ini tu dia sudah ta'yin kepada orang di depan dia. Walaupun disebut Zaid, maka tak dikira salah di situ. Sebab apa? Tengok. Dan dia tersalah pada zannya bahawa namanya Zaid. Maka kesalahan berdasarkan zannya itu tidak diambil kira kerana kerana atas kaedah dalam al-ashbah. Ejaan ada dash tu, bukan tak ada suruhan. Al-ashbah wan nadhair oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, la ibrata bil-dhanni al-bayyini khata'uh. Maksudnya tidak diambil kira dengan zon, yakni sangkaan berat yang jelas salahnya. Jadi salah lah. Jadi zon dia ingat Zaid, rupanya Umar, tapi dia sebut dah ini. Itu ta'in yang hadir. Sudahlah. Sah dah. Dalam kitab Bidayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj dan dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi rahimahullah dia komen sah tadi tu, sah yang kata ta'in tu, ta'in ini tu. Sah tu menurut pandangan arjah. Menurut pandangan yang terlebih rajih lah. Makna ada khilaf, ada yang kata tak sah juga. Dalam Kifayatun Nabih, Kifayatun Nabih Syarah At-Tanbih karangan Imam Ibnu Rifa'ah rahimahullahu ta'ala. Kitab dia besar, 20 lebih jilid di KI. Kita pun tak ada lagi. Kifayatun Nabih Syarah At-Tanbih, Tanbih Al-Imam Ar-Razi, Al-Imam Asy-Syirazi. Mughni Syekh Khatib Syarbini Syarah At-Tanbih, namanya An-Najmu Tsaqib fi Tanbih At-Talib. Tu yang atas tu, An-Najmu Tsaqib tu. Matan dia At-Tanbih Imam Syirazi. Jadi
Kifayatun Nabih ni syarah At-Tanbih oleh Imam Ibn Rifa'ah. Dia kata terdapat pandangan yang mengatakan tidak sah. Tu kata ada yang kata tak sah. Tapi pandangan arjah sah kalau ditakyin dah. Tu. Dalam kitab An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj, Syekh Ad-Damiri rahimahullah sebut, jikalau seseorang nampak dua orang sembahyang sendirian. Ni masalah. Kalau orang nampak, dia nampak dua orang sembahyang sendirian. Kemudian dia berniat menjadi makmum tu, bukan imam. Menjadi makmum silap tu. Bukan imam. Menjadi imam. Mana dia nak makmum mari? Jikalau seorang nampak dua orang sembahyang sendirian, kemudian dia berniat menjadi makmum kepada kedua-duanya terus. Dia kata aku nak jadi makmum kepada Pak Ih dan Din. Dua-dua sekaligus. Maka tidak sah sembahyangnya, kerana tidak mungkin seseorang boleh mengikut kedua-duanya serentak. Mustahil lah. Jikalau dia berniat mengikut salah satu daripada dua orang tersebut tanpa ta'yin, maka tidak sah sembahyangnya juga. Kerana jika dia tidak tentukan, maka mustahil untuk dia mengikutinya. Mana satu? Dua orang main sendirian, dua-dua depan, dua-dua tu. Kita pun main belakang dia. Kalau kita tak ta'yin mana satu imam kita, tak sah lah. Sebab mana boleh kita ikut dua-dua tu, mesti salah satu. Habis. Tu. Betul ke tu? Nombor satu kan? Nombor satu kan? Alamak, terlajak macam nombor dua. Tak apalah. Atau berjemaah. Berjemaah tu nombor dua lah. Atau berjemaah. Dia niat berjemaah. Okey, habis. Serta takbiratul ihram. Dia niat berjemaah, dia niat mengikut imam tu pada takbiratul ihram. Tu ya, pada takbiratul ihram. Tengok nombor 6. Tengok dhabit nombor 6 ke surat 5. Kata musannif serta takbiratul ihram. Dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin, syarah Manhajut Talibin, disebut niat pada serta takbiratul ihram tu yakni satu juzuk daripada takbir, seperti mana pada asal niat. Asal niat biasalah. Niat sembahyang biasa kan, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin ada anillahi ta'ala, kena niat pada salah satu takbir tu, ataupun dia panggil ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah kamaliyah. Kalau muqaranah kamaliyah, semua daripada awal takbir sampai akhir takbir semua dia sempurnakan niat dia. Dia niat daripada awal sampai akhir takbiratul ihram. Kalau muqaranah urfiyah, salah satu juzuk daripada takbir sahaja. Ni kata Syekh Qalyubi, satu juzuk daripada takbir juga. Niat makmuman iqtidaan ni macam asal niat lah. Okey. Jikalau makmum berniat tidak mengikut imam pada bahagian-bahagian tertentu, Syekh Qalyubi, dia niat aku mengikut imam kecuali rakaat ketiga. Lagu mana? Contoh, jikalau makmum berniat tidak mengikut imam pada bahagian-bahagian tertentu dalam sembahyang, seperti mana dia berniat mengikut imam kesemuanya melainkan rakaat pertama sahaja. Boleh ke tak? Ataupun pada tasbih rukuk yang aku tak ikut, umpamanya, maka sah ikutan makmum tersebut dan sia-sia apa yang diniatkannya itu. Sia-sia lah. Jadi sah juga. Jadi kalau kita kata, kita niat aku mengikut imam pada rakaat kedua, 3 dan 4 saja. Yang pertama aku tak ikut. Ataupun aku tak ikut tasbih rukuk yang tu imam buat. Maka sah ke tidak? Sah juga. Yang kita niat tu lara, tak kira. Habis. Masuk balik kita serta takbiratul ihram. Okey, maksudnya kita berniat waktu makmuman tu waktu takbir. Atau kemudian daripada takbiratul ihram, kita niat berjemaah selepas kita takbir Allahu Akbar, baru niat makmuman. Contoh. Pada lain, kemudian daripada takbiratul ihram tu pada lain daripada Jumaat. Titik. Selain daripada sembahyang Jumaat lah, yakni sembahyang Jumaat biasa. Kalau sembahyang Jumaat memang kena takbir di awal serta takbiratul ihram. Tak boleh lambat sikit. Kalau dia kena serta takbiratul ihram pada sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat usolli fardul jumaati rakaatain ni makmuman lillahi taala. Waktu makmuman tu kena waktu takbir dah. Waktu takbir tu kena niat makmuman dah. Tak boleh lepas takbir. Adapun lepas takbir boleh di mana? Boleh di selain Jumaat. Sembahyang fardu ke, sembahyang hak sunat yang disunatkan jemaah ke, ataupun sembahyang sunat yang kita buat jemaah ke. Tu tak apalah. Tu dia kata lain daripada Jumaat. Titik. Dah kalau Jumaat, dia pun jawab. Adapun Jumaat
maka wajib atas makmum niat mengikut imam, dan wajib atas imam niat jadi imam. Niat tu serta takbiratul ihram kedua-duanya imam dan makmum tadi. Titik. Tu. Kalau di sembahyang Jumaat, jadi tu imam kena niat imam pada takbiratul ihram, begitu juga makmum nak sembahyang Jumaat wajib dia niat pada takbiratul ihram. Tengok topik nombor 3. Tu. Muka surat 5 nombor 3. Kata musannif rahimahullah, maka wajib atas makmum. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain Bimuhimmatid Din, Syekh Abu Bakar Syata radhiyallahu ta'ala anhu sebut, wajib ini berlaku jikalau seseorang berkehendak mengikut imam daripada awal. Kita sembahyang pada awal. Memang awal-awal tu imam Jumaat dah. Kita pun nak sembahyang Jumaat dengan dia lah. Maka kita pun kenalah niat pada waktu takbiratul ihram tu. Okey, satu. Ini mana? Ini masalah tadi ni. Masalah yang kata wajib berlaku jikalau seorang berkehendak mengikut imam daripada awal tu. Ini tidak menafikan masalah jikalau awalnya dia sembahyang seorang diri. Yakni selain Jumaat ni. Ni selain Jumaat. Awal-awal dia sembahyang sendiri, sembahyang seorang-seorang. Allahu Akbar, sembahyang Zuhur contoh, atau sembahyang Asar. Kemudian berniat sembahyang berjemaah tatkala sembahyang. Tengah-tengah sembahyang tu dia niat berjemaah sebab dia tengok seorang sembahyang depan, dia pun niat jadi makmum. Ataupun belakang lantik dia jadi imam, dia pun niat jadi imam. Maka tengah-tengah sembahyang tu dia jadi sembahyang jemaah. Maka iaitu haru. Tu tak ada masalah lah. Tapi sembahyang Jumaat dia wajib niat pada takbiratul ihram kerana daripada awal memang kena ikut dia dah. Syarat nak lepas fardu ain syarat nak lepas sembahyang Jumaat tu, dia kena sempurna 40 jemaah tu 2 rakaat tu. Jadi daripada awal lagi kita kena sembahyang untuk imam dah. Daripada awal kita kena sembahyang untuk imam dah. Itu lain daripada masalah kalau sembahyang jemaah biasa. Sembahyang jemaah biasa, so contohnya awal-awal kita sembahyang seorang diri. Tiba-tiba pada rakaat kedua ada orang lantik kita jadi imam. Kita pun niat jemaah lah. Imam ni dia boleh niat jemaah, boleh tak niat jemaah boleh. Sekali ada bahas. Kalau niat jemaah baru dapat pahala jemaah imam tu. Kalau tak niat jemaah dia tak dapat pahala jadi imam. Tapi makmum dapat ke tak pahala jadi makmum, sedangkan imam tidak niat menjadi imam? Hak tu khilaf nanti. Habis. Dalam kitab Kanzur Raghibin, wajib menyertai niat serta takbir pada sembahyang Jumaat untuk mengesahkan sembahyang Jumaat kerana berjemaah merupakan syarat pada sembahyang Jumaat. Okey, habis. Dalam kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajul Talibin, dia kata, pandangan yang mengatakan wajib, yakni wajib niat serta takbiratul ihram pada waktu Jumaat ni menurut pandangan sahih. Menurut pandangan sahih dan dia muktamad lah. Okey, yang kedua, dalam kitab Kanzur Raghibin lagi, pandangan dhaif mengatakan sah juga Jumaat tanpa berniat berjemaah kerana sembahyang Jumaat memang tidak akan sah selain daripada berjemaah. Itu pandangan dhaif muqabilus sahih, lawannya dhaif. Jadi pandangan muktamad dan sahih dalam mazhab kita, wajib kita niat berjemaah dalam takbiratul ihram kerana syarat sah Jumaat itu ialah berjemaah. Adapun pandangan dhaif dia kata pula memang tak payah niat, tak apa, sebab memang Jumaat ni berlaku pada waktu berjemaah, tak boleh waktu selain jemaah. Gitu. Adapun nisbah selain Jumaat, maka berniat berjemaah itu menghasilkan fadilat berjemaah. Nisbah selain Jumaat, maka niat berjemaah itu untuk menghasilkan fadilat berjemaah. Adapun yang Jumaat dia untuk mengesahkan sendiri Jumaat dan mendapat fadilat jemaah. Selain daripada Jumaat, dia niat imaman, niat makmuman untuk mendapatkan fadilat berjemaah, tapi bukan wajib niat pada takbiratul ihram. Itu. Menurut pandangan asah, tidak sah Jumaat imam jikalau dia tidak berniat menjadi imam. Tu imam jadi imam tapi dia tak niat imam, maka tak sah sembahyang tu imam tadi. Tak sah sebab tak niat Jumaat. Begitu juga tidak sah makmum yang mengetahui bahawa imam tidak berniat Jumaat. Tu. Pelik aku. Tu jemaah ada 50 orang contohnya. Jemaah ada 50 orang. Jemaah semua niat Jumaat. Tiba-tiba imam buat pengumuman, aku tak niat Jumaat tadi.
Maka tak sah semua 50 sembahyang 50 makmum tadi. Tak sah sebab dah tahu. Oh, tak niat punya. Okey, habis. Dalam Hasyiah Amirah. Ni selalu orang sebut Umairah. Sebenarnya Amirah bukan Amirah nama perempuan. Ini nama lelaki. Dia ain. Kalau Amirah yang perempuan tu dia alif bukan ain. Alif Amirah. Dia muzakkar dia Amirun. Ni Amirah. Hasyiah Amirah ala Kanzir Raghibin Syarah Minhajit Talibin. Dia kata apabila jemaah melebihi 40 orang dan mereka jahil tentang imam tidak berniat imam, maka Jumaat semua makmum itu sah. Tu kalau tak tahulah. Tu imam tak niat Jumaat. Tu jemaah semua niat Jumaat dan dia tak tahu tu imam tu tak niat Jumaat. Maka sah tu imam. Maka sah makmum tadi. Tu imam saja tak sah. Ni jangan berlaku lah ni. Dalam kitab Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin. Masalah, bilakah waktu imam perlu berniat imam? Yakni selain Jumaat. Kena tulis sikit tu. Tak kata Jumaat pula. Jumaat memang di waktu takbiratul ihram dah. Kena koik sikit tu. Bilakah waktu niat, bilakah waktu imam perlu berniat imam? Yakni pada selain Jumaat. Khilaf ulama pada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, Imam Nawawi dalam kitab Kanzur Raghibin sebut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Syaikhan rahimahumallahu taala senyap. Tawakuf, tak tahu. Bukan tak tahu, senyap, tawakuf. Imam Al-Juwaini sebut dalam At-Tabsirah bahawa tatkala takbiratul ihram juga. Dia niat pada takbiratul ihram juga. Pandangan yang ketiga, harus selepas takbiratul ihram pada sembahyang selain Jumaat. Habis. Jadi kita biasanya jadi ikutlah imam tu. Imam tak ada masalah. Dia nak niat waktu takbiratul ihram ke, waktu rakaat keempat ke, lantak dia lah. Dia tak ada masalah. Makmum yang ada masalah lagi. Sebab apa? Sebab imam ni asal dia ni sembahyang secara mustaqil, seorang-seorang. Asal dia gitu. Jadi kalau dia Allahu Akbar tak niat imam, daripada rakaat pertama sampai rakaat terakhir dia tak niat imam langsung, sah sembahyang dia, sah. Dan makmum yang niat jemaah bersama dia sah tak? Sah. Dapat pahala tak fadilat Jumaah imam? Tak dapat sebab dia tak niat. Dah makmum, sekali. Berkali tu 2 ulang. 2 kali 2 ulang. Ulang 2 kali lah. Habis. Habis tu. Masuk balik kita. Kenapa disyaratkan gitu? Kenapa disyaratkan Jumaat tu dia niat pada takbiratul ihram? Kerana syarat berjemaah pada sembahyang Jumaat. Macam tadilah dalam kitab sebut. Titik. Kerana syarat berjemaah pada sembahyang Jumaat. Mana musannif ni menjalani atas pandangan sahih tadi. Tu. Titik. Demikian lagi sembahyang muadah. Demikian lagi yakni wajib dia niat serta takbiratul ihram. Tu demikian lagi. Demikian lagi yakni wajib berniat serta takbiratul ihram macam sembahyang Jumaat tu. Sembahyang muadah. Sembahyang ulang. Dia sembahyang seorang-seorang mula-mula, tiba-tiba ada jemaah mari sembahyang, dia pun sembahyang jemaah. Itu dia panggil sembahyang muadah. Dia wajib iaitu niat serta takbiratul ihram mengikut imam. Tu sembahyang muadah. Dia ada syarat-syarat lah muadah, cuma kita tak letak sini lah, jadi panjang lagi mampus. Dan sembahyang yang kedua yang dijamukkan dengan sebab hujan. Dia panggil sebab hujan. Mayang sebab hujan. Mayang yang kedua lah. Mayang pertama, waktu pertama. Dia pun ada syarat-syarat dia macam mana boleh jamuk sembahyang waktu hujan. Dia ada syarat-syarat dan perbahasan detail. Hak tu pun dia kena niat pada takbiratul ihram. Tu mudah-mudah lah. Tengok bobek nombor 4 muka surat 5, kata musannif rahimahullah yang dijamukkan dengan sebab hujan. Disebutkan ibarat ini adalah Hasyiah I'anatul Talibin. Sudah habis tu. Titik. Maka jika meninggal ia seorang makmum itu, bukan. Betul lah. Maka jika meninggal ia seorang makmum akan ini niat. Tengok nombor 5. Bobek nombor 5, kata musannif akan ini niat. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain Syekh Abu Bakar Syata rahimahullah sebut. Dan dalam Hasyiah Al-Birmawi ala Fathil Qarib Syarah Matan Abi Syuja' Syekh Al-Birmawi sebut. Hasyiah Birmawi ialah hasyiah yang payah, sebab tu tubiknya Hasyiah Bajuri. Disebutlah muqaddimah Hasyiah Bajuri, orang mari suruh buat hasyiah lain kerana Al-Birmawi payah. Kitab dia ada. Kitab dia Tobat Halabi lebih kurang itu ya. Kitab Haramain. Bukan Haramain, dicetakkan Mesir.
Ada dalam kotak. Dia lebih kurang tebal mana? Tebal ni kot. Tebal ni ada. Tapi tulisan Halabi lah. Tu. Habis. Mana tadi? Dia sebut hilang dah. Dia sebut yakni jelas tidak memandang, yakni jelas. Tu. Mana tadi? Yakni jelas tidak mendatangkan niat, yakni jelas zahir. Zahir tidak mendatangkan niat meskipun lupa ataupun jahil. Qaid sini. Dia kata ni jika meninggal ia seorang makmum akan ini niat, yakni sama ada dia itu meskipun lupa ataupun jahil nak niat waktu tu. Waktu walaupun dia lupa ataupun jahil nak niat waktu tu, waktu sembahyang lah. Atau ni sembahyang Jumaat lah ni, sembahyang Jumaat biasa. Sembahyang Jumaat biasa. Bukan sembahyang Jumaat ni, sembahyang Jumaat biasa. Jadi sembahyang Jumaat biasa kan makmum boleh niat mana-mana, cuma dengan syarat lah. Tu yang nak buat masalah ni. Jika meninggal ia seorang makmum akan ini niat, iaitu dalam keadaan lupa meskipun lupa ataupun jahil. Atau syak ia seorang makmum pada ini niat. Dua masalah. Pertama, lupa. Kedua, syak. Aku niat imam ke tak ni? Aku niat dah sembahyang, tapi niat makmum ke tak dia ni syak. Aku niat makmum ke tak? Aku niat mengikut imam ke tak ni tadi? Tu. Okey, dia lupa satu. Dia syak satu. Dan yakni hal keadaan. Ni wawul hal. Dan ni hal keadaan mengikut ia makmum. Dah lah lupa. Dah lah syak pada niat. Dia ikut juga. Ikut ia makmum akan seorang yang sembahyang. Okey. Tengok topik nombor 7. Mengikut ia tu. Muka surat 5, topik nombor 7. Mengikut ia tu. Dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin Syarah Minhajul Talibin sebut, yakni mengikut dalam keadaan tahu ataupun jahil yang tidak diuzurkan. Dia ikut tu. Dia dah lupa niat ataupun dia ni syak niat imam, niat makmum ke tak, dia ikut juga orang yang sembahyang tu kat depan dia. Ikut tu dalam keadaan tahu ataupun jahil yang tak diuzurkan. Apa jahil tak diuzurkan? Ada orang dia jahil sebab apa? Sebab dia jahil sebab tak pergi belajar. Bukan sebab mualah, bukan sebab dia duduk dalam pedalaman dah, dia duduk di bandar dah, dia Islam lama dah, tak pergi belajar. Tu jahil yang tak diuzurkan. Jadi dia ikut juga dalam keadaan tahu ataupun dalam keadaan jahil yang tak diuzurkan. Dia ikut pada mana? Pada satu perbuatan. Tengok muka surat 6 nombor 1. Kata musannif pada satu perbuatan. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in sebut, yakni meskipun baru masuk kepada perbuatan tersebut, seperti baru turun rukuk. Bukannya dia statik dekat rukuk dah, baru turun pun kira ikut satu perbuatan dah. Dia ikut satu perbuatan dah. Satu. Atau ni atau kepada satu perbuatan, atau berkata pada satu perbuatan, ataupun dia ni ikut akan sembahyang seorang pada salam dia. Pada salam, Assalamualaikum warahmatullahi, pada salam dia tu. Tengok topik nombor 2 pada salam. Kata musannif pada salam atau pada salam. Dalam Hasyiah I'anah sebut, yakni dengan bahawa dia menunggu salamnya atas salam imam. Dia menunggu salam dia tu, dia nak salam dah, tapi dia tunggu tu imam. Hal keadaan dia tak niat. Dia sembahyang sampai kat bahagian salam tu, dia nak salam dengan tu imam, padahal tak niat. Padahal syak niat dia. Dia nak ikut juga salam tu imam. Bila dia ikut salam tu imam tu, jadi boleh ihtimal macam-macam benda. Dia kena tunggu lama. Boleh nak tunggu lama lepas habis tahiyat, innaka hamidum majid, diam tu dia nak tunggu salam tu imam tu, padahal dia tak niat. Dia jadi imam. Ataupun syak dia ni niat makmum ke tak, dia tunggu lama. Satu masalah, tunggu lama. Ataupun tunggu sekejap. Ataupun dia itu tunggu lama, tapi dia tak niat ikut dia. Ada 3 masalah. Saya disebut lah. Okey, faham tu dulu. Dia lupa niat, makmum ni lupa niat. Ataupun syak dia ni bukan niat sembahyang, niat jadi makmum. Ataupun syak dia ni niat jadi makmum ke tak. Dalam keadaan syak atau lupa ni, dia ikut perbuatan seseorang. Mana-mana perbuatan lah dalam sembahyang. Ataupun tunggu salam seseorang.
Dia nak tunggu salam Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia kata, yakni dengan bahawa dia menunggu salamnya, salam seorang makmum tadi atas salam imam yang lain, dalam keadaan tidak berniat menjadi makmum kepadanya. Jadi macam mana hukumnya? Tak habis lagi, tak jawab lagi. Okey, sekali lagi kita ulang. Jika meninggal ia oleh makmum akan ini niat makmum tu lah. Atau syok ia makmum padanya pada ini niat makmum. Tapi hal keadaan mengikut ia seorang akan seorang yang sembahyang pada satu perbuatan. Ini mana-mana perbuatan sembahyang. Atau pada salam, yakni salam tu imam tu. Kemudian, dia tunggu mengikut. Okay. Mengikut tu kemudian daripada menanti yang panjang. Satu masalah. Dia nak ikut tu kemudian daripada menanti. Menanti tunggulah. Menanti yang panjang. Tengok topik tu. Nombor 3, kata musannif, menanti yang panjang. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin sebut, yakni menunggu pada satu perbuatan dalam sembahyang. Satu. Ataupun salam tadi kerana mengikut imam tanpa berniat mengikut imam. Okey, itu jelaslah tadi sama ya. Dalam Hasyiah Al-Bajuri sebut, ini berbeza jikalau dia mengikut imam tadi tanpa menunggu. Ataupun selepas menunggu yang pendek masanya, ataupun lama masanya namun bukan untuk mengikut orang tadi, maka tidak batal sembahyang. Dia jawab dah. Hak nanti pun dia jawab dah. Okey, ingat hak Hasyiah Bajuri ni. Hasyiah Bajuri ni kita ambil hak tadi. Dia syok pada niat. Niat makmum kedok. Ataupun dia lupa aku ni niat makmum kedok. Tapi dia turut kepada seseorang, nak ikut turut pada satu perbuatan, ataupun nak tunggu salam dia. Bila nak turut dia, ada 3 masalah, ada beberapa masalah. Pertama, dia tunggu, mengikutnya tanpa menunggu. Okay? Terus innaka hamidum majid, kawan tu bagi salam, dia pun bagi salam, tak tunggulah. Okay, satu. Jadi waktu tu sah tak? Sah, tak ada masalah. Okay. Ataupun selepas menunggu yang pendek masanya. Okey, innaka hamidum majid. Ini contoh salam lah. Kalau perbuatan kias ni lah. Innaka hamidum majid. 2-3 saat kawan tu bagi salam, kita bagi salam. Tunggulah tu. Tunggu hak pendek. Sah tak? Sah juga semayang. Okey. Ataupun lama masanya. Tunggu lama. Innaka hamidum majid. Namun bukan untuk mengikut orang tu. Dia tak ikut orang tu saja, tunggu lama. Tapi dia semayang munfarid lah sekarang ni. Dia semayang munfarid tanpa dia tunggu nak ikut dia. Tunggu lama, innaka hamidum majid. Lama so dia buat assalamualaikum warahmatullahi, tanpa niat untuk mengikut orang depan tadi. Sah nak sembahyang dia? Sah juga. Tidak batal sembahyang dia. Tu dalam Hasyiah Bajuri. Tengok lagi tak kita. Tak habis lagi tak kita ni. Okey, menanti yang panjang. Menanti yang panjang tu kerana mengikut. Tengok. Tadi dalam Bajuri, menanti yang lama, menanti yang panjang tapi tak mengikut. Itu sah. Ini menanti yang panjang, tunggu lama kerana mengikut, kerana niat nak ikut kawan tu tapi tak niat jadi makmum. Maka niscaya batal sembahyangnya. Sembahyang makmum tadi. Batal. Okey. Tengok nombor 7. Mana ada nombor 7? Tengok nombor 7. Mana dia? Hilanglah. Tengok nombor 7. Niscaya batal sembahyangnya dalam Hasyiah Al-Qalyubi ala Kanzir Raghibin Syarah Minhajul Talibin, kata batal tu disebabkan oleh terhenti sembahyangnya kepada sembahyang yang lain tanpa pengikat yang jelas antara kedua-duanya. Sebab dia tak niat ataupun syok pada niat. Jadi kalau nak ikut turut juga, duk tunggu lama dalam keadaan nak ikut dia tadi tapi tak niat jadi makmum, duk tunggu saja dia gitu lama itu, batal sembahyangnya kerana tidak ada terikat antara imam dengan makmum yang jelas. Habis. Maka maka jika mengikut ia, ni hak tadi bahasa Bajuri ni lah. Maka jika mengikut tafriq, maka jika mengikut ia makmum akan imam atas jalan kebetulan je. Bukan duk tunggu apa, kebetulan waktu dia tu duduk antara dua sujud contohnya, kebetulan je. Ataupun kebetulan je waktu tu imam nak salam. Tu. Ataupun kemudian daripada menanti yang pendek, dia tunggu juga tapi sekejap je, 2-3 saat kawan tu bagi salam, 2-3 saat kawan tu dah rokok contohlah.
Tu. Atau menanti yang panjang. Tunggu lama dengan yakni hal keadaan dengan ketiadaan mengikut, yakni tak kosak nak ikut kawan tu. Sebiji Hashim Majuri tadilah. Maka tiada mudarat, yakni tidak batal sembahyang dia. Tak batal. Okay. Tengok topik nombor 8. Kata musannif, menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut. Dalam Hasyiah I'anah sebut, ini merupakan pandangan mu'tamad yang disebutkan dalam Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj Syekh Khatib Asy-Syirbini, dan di dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan dalam Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj Syekh Ar-Ramli rahimahumullahu ta'ala. Tiga syuruh kepada Minhaj. Semua sepakat yang seperti mana pedoman sebut. Itu pandangan mu'tamad. Kata Hasyiah I'anah lagi, Imam Al-Isnawi, Imam Al-Azra'i, Imam Az-Zarkashi menjadikan masalah syok pada niat. Dia kan ada dua masalah. Satu tak niat, satu syok. Okey. Masalah syok pada niat mengikut imam itu seperti syok pada asal niat. Dia kias itu. Dia kias itu. Bila kias itu, makna kalau dia syok batal. Bila dia syok niat imam kedok, niat makmum kedok, silap. Bila dia syok niat makmum kedok, niat makmum kedok, mengikut pandangan tiga imam ni tadi, batal lah, kerana dia mengkiaskan kepada masalah asal niat. Asal niat kalau syok memang batal dah. Mereka menghukumkan batal sembahyang. Ni masalah syok ni. Ada masalah juga ni. Batal hak macam mana? Mereka menghukumkan batal sembahyang dengan menanti yang panjang masa meskipun tanpa mengikutinya. Dia syok panjang masa walaupun tak ikut kawan tu, tak kosak nak ikut kawan tu pun, tapi panjang masa dia menanti hal keadaan syok niat dia. Mengikut Imam Isnawi, Imam Azra'i, Imam Zarkashi batal. Pada masalah syok pada niat. Sedangkan hak mu'tamad tadi, kalau kita tak ikut dia, kita panjang menanti hak panjang. Innaka Hamidum Majid. Tunggu lama tapi tak kosak nak ikut dia pun. Lama tak ada masalah. Lama lantak lah. Bukan nak kosak ikut dia. Lama mufarid sendiri kan. Kita semayang sendiri, semayang mufarid sendiri tanpa nak ikut dia. Tak ada masalah nak lama mana pun. Ni masalahnya kita nak ikut dia dalam keadaan menunggu yang lama. Hal keadaan tak niat jadi makmum. Tu masalah. Itu yang membatalkan sembahyang menurut pandangan mu'tamad. Dalam masalah Imam Al-Isnawi, Imam Azra'i, Imam Zarkashi kata dalam masalah syok pada niat tu, kalau tunggu masa yang panjang, tunggu masa yang lama, meskipun tak kosak ikut dia, tapi masalah syok pada niat makmum, dia batal juga. Tu Dan batal dengan sebab menanti yang pendek. Tunggu sekejap dari sudut jikalau mengikutnya. Tadi pandangan mu'tamad tak batal. Kalau kita kosak ikut dia, tapi masa kita tunggu dia nak pindah rukun atau bagi salam tu pendek je masa 2-3 saat, tak batal. Tapi menurut Imam Isnawi, Azra'i, Zarkashi, dalam masalah syok pada niat, kalau menunggu walaupun pendek nak ikut dia, menunggu masa yang pendek 2-3 saat nak ikut dia, tapi syok pada niat makmum, batal juga. Tu pandangan yang bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi mazhab Syafi'i kita dalam masalah tunggu-tunggu ni, dia ada beberapa masalah. Pertama, terlupa niat. Sekali lagi ulang, terlupa niat ataupun syok pada niat apa? Niat makmum. Lupa ataupun syok pada niat makmum. Dia lupa ataupun syok ni, tapi dia nak kosak ikut orang depan ni. Nak kosak ikut depan orang ni, sama ada perbuatan sembahyang ataupun salam, mana-mana lah. Bila gitu nak turut dia, dia ada masalah. Pertama, nak pergi ikut dia ni, contoh nak ikut dia turut beri salam ataupun nak ikut dia dalam satu perbuatan sembahyang, sama ada menunggu yang lama. Menanti duk tunggu. Duk tunggu. Contoh innaka Hamidum Majid, duk tunggu kawan tu nak bagi salam. Jadi menunggu yang lama, kalau kosak kita nak ikut dia, tapi kita tak niat jadi makmum. Kita syok niat jadi makmum, tapi kita duk tunggu dia nak bagi salam sama dengan dia, batal. Tu. Kalau menanti lama, tunggu lama, tapi tak kosak ikut orang depan, nak aku seorang sendirilah, tu tak ada masalah, tak batal. Ataupun kosak nak ikut orang depan ni, tapi menanti sekejap 2-3 saat kawan tu bagi salam, 2-3 saat kawan tu dah rokok, dah sujud contohlah, maka tu pun tak batal. Habis. Itu masalah-masalah menunggu ni. Jadi kalau masalah menunggu, sekali lepas-lepas ni syarat-syarat sah yang lain.
Kalau masalah bila kata tidak sah qudwah, dengan makna apa? Kalau diikut juga dalam keadaan tidak sah qudwah, maka dia sembahyang seolah-olah diikut tu imam, padahal tidak sah dah qudwah waktu tu. Dia seolah-olah sembahyang menanti yang lama. Dia akan memudaratkan sembahyang dia juga. Lepas ni akan jumpa. Jadi sebab tu dia letak sini masalah dia dulu. Dia letak masalah yang menunggu ni di sini dulu supaya nanti tak duduk bahar. Bila kata tidak sah qudwah, dengan makna waktu tu kalau tak sah qudwah, contoh masalah nanti kita akan jumpa dalam Hasyiah Al-Kubra ala Al-Minhajil Qawim, dia sebut masalah kalau dia itu sembahyang ada pintu, okey, ada pintu. Mayang antara ada pintulah mayang dalam masjid. Ada pintu. Pintu kalau sembahyang dalam masjid, pintu tersebut kalau diselok ataupun dikunci di belakang dia makmum tak ada masalah sebab dalam masjid. Dia buat masalah tiba-tiba terpaku. Tu. Ada yang memakukan, okey? Tiba-tiba di tengah-tengah sembahyang ada yang memakukan pintu tadi. Memakukan dia panggil istilah dia at-tasmir. At-tasmir ni memakukan pintu. Memakukan pintu lain masalah dengan menguncikan pintu dan menyelok pintu lain. Menyelok pintu dan mengunci pintu dalam keadaan pintu tu dalam masjid dan belakang dia itu, yang belakang pintu tu pun masih dalam masjid, di depan pintu tu masih dalam masjid, itu tak ada masalah. Masalahnya kalau dia paku pintu. Paku dengan mana tak boleh buka dah. Memang tak boleh buka dah. Itu ada masalah panjang lah. Jadi kalau kita semayang, waktu tengah semayang, pintu tu boleh buka, boleh tutup, boleh buka, boleh tutup, ataupun kita selok, ataupun kita kunci, masih dalam masjid, tiba-tiba terpaku waktu tu. Bila terpaku waktu tu, maka tidak sah lagi qudwah bersama tu imam waktu itu. Bila kata tak sah qudwah bersama tu imam waktu itu, bila dia kosak nak ikut tu imam juga, dia panggil ada sa'i, ada benda-benda yang menanti masa yang lama. Contohnya dia baca Fatihah, tu imam baca surah panjang, menanti yang lama membatalkan sembahyang, hal keadaan dia tidak boleh jadi makmum kepada imam itu. Okey. Tu habis tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana tadi? Kemudian daripada menanti yang pendek atau menanti yang panjang, tiada mudarat. Maka jika tiada meniat ia makmum, jika tiada meniat ia imam akan jadi imam, hasil bagi makmum fadilat. Fadilat apa? Yakni fadilat berjemaah. Tu imam mayang, dia tak niat jadi imam. Makmum mayang belakang dia, niat jadi makmum kepada dia. Dapat fadilat tak makmum? Dapat fadilat. Tiada imam, yakni tiada hasil bagi imam, fadilat. Tiada imam, yakni tiada hasil bagi imam, fadilat. Tengok dhabit nombor 4 muka surat 6. Muka surat 6. Mana dia? Dhabit nombor 4 muka surat 6. Tiada imam tu. Dalam kitab Fathul Mu'in sebut sunat imam niat menjadi imam pada selain daripada Jumaat. Tu makruf lah tu. Kalau Jumaat memang wajib. Dan selain pada Jumaat, sunat saja imam niat menjadi imam. Okey. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin sebut meskipun imam tersebut merupakan imam rawatib. Imam rawatib ke mana? Imam tetap. Dia memang imam tetap waktu tu dah. Mayang zuhur asar memang dia. Kena niat dah jadi imam, kena niat juga. Okey. Dalam An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj, Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah sebut dinukil daripada Al-Qaffal, Al-Imam Al-Qaffal, Al-Imam Abu Ishaq disebut disyaratkan juga imam berniat menjadi imam kerana ia salah satu rukun berjemaah. Tu menurut Al-Qaffal, dia kata rukun berjemaah tu. Maka imam diserupakan seperti makmum. Yakni mana? Imam kena niat juga. Makmum wajib niat juga. Imam wajib niat ke? Dia kata itu sebab dia kata itu rukun berjemaah. Tapi itu pandangan dhaif lah. Jikalau imam tidak niat imam, khilaf ulama hasil atau tidak pahala berjemaah. Ni masalah. Kalau imam tidak niat imam, dia tidak niat imaman ataupun jamaatan tadi, maka khilaf ulama hasil atau tidak pahala berjemaah.
Pandangan A, mu'tamad dan asah tidak hasil pahala Jumaat pada imam tu. Ini masalah pada imam ni. Hasil ke tak pada imam tu satu, hasil ke tak pada Jumaat tu satu. Benda lain tu. Jadi sekarang ni bahas tentang imam. Imam ni kalau tak niat tu imam, dia dapat tak hasil tak fadilat Jumaat, fadilat Jumaat, fadilat berjemaah pada imam. Hasil ke tidak? Pandangan mu'tamad dan asah kata tidak hasil pahala berjemaah pada tu imam. Pandangan yang kedua, hasil fadilat juga kerana mengikut dengan imam itu telah menghasilkan fadilat baginya. Tu ada baginya tu ada dua tu. Potong satu. Telah menghasilkan fadilat baginya. Apa maksud dia? Iaitu dia hasil juga fadilat berjemaah walaupun dia tak niat imam kerana disebabkan dia ni lah orang lain boleh dapat fadilat berjemaah. Jadi tu imam pun dapat jugalah fadilat berjemaah. Sebab apa? Sebab dengan dia ni lah boleh orang belakang makmum ni dapat pahala jemaah. Jadi tu imam pun dapat jugalah hasil pahala jemaah. Tu pandangan dhaif lah. Yang ketiga, pandangan yang ketiga, jikalau imam mengetahui keberadaan mereka, yakni keberadaan makmum, dan imam tidak berniat, maka tidak hasil fadilat jemaah. Tu imam mayang. Tu imam tahu orang belakang ni jadi makmum kepada dia, tapi dia tak berniat imam, maka tidak hasil fadilat. Jika tidak, maka hasil fadilat. Apa jika tidak? Yakni kalau dia tak tahu. Okay, dia sembahyang seorang diri mula-mula. Tiba-tiba ada orang di belakang lantik dia jadi tu imam, tapi dia tak tahu dia ni jadi imam. Dan dia tak niat lah. Lepas tu hasil tak pahala, hasil tak fadilat, hasil juga. Itu menurut pandangan ketiga. Seseorang telah bertanya kepada Imam Al-Qaffar rahimahullahu ta'ala, jikalau seseorang sembahyang sendirian, kemudian ada jemaah datang dan menjadikannya sebagai imam, hal keadaan dia tidak mengetahui dirinya dilantik menjadi imam, maka dapat fadilat ataupun tidak imam tadi? Jawabnya, dapat fadilat imam tersebut kerana makmum mendapat fadilat dengan sebab keberadaannya. Itulah. Habis. Kita berhenti takat tu dululah. Lobik tak habis lagi tu. Panjang gila babi tu. Jadi kita berhenti dulu takat tu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Jadi kita baca ginilah. Memang hujung tahun akan habis. Tu. Hujung tahun baru akan habis. InsyaAllah ta'ala. Muka surat 6 ni. Ni dia main masalah-masalah yang banyak. Tu pun ni pun tak rujuk habis ni. Kalau rujuk habis ni, sebulan masalah ni saja rasanya. Kita ambil hak perdu ya. Habis, wallahu ta'ala alam. Jadi jumpa insya-Allah pada minggu depan pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.